Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua sihat-sihat je. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita bersiaran lagi untuk kelas online percuma akaun SPM Checkpoint. Apa tajuk kita hari ni? Betul juga tu. Okey, kalau siapa-siapa yang mengikuti Telegram channel kita, mereka dah dapat teaser sikit lah. Teaser you all. Okey, teasernya apa? Okey, ada meja besar dan juga ada kerusi yang banyak. Oh, tu dia. Ni kan. Projektor cantik, office cantik semua Ini berlaku di mana? Ini berlaku dekat office saja tu. Betul juga tu, dekat bilik guru pun ada dekat meeting Ni bilik meeting lah ni. Ni bilik meeting. Okey, meeting 24/7. Kalau orang kata dia kerja office ataupun business meeting semua je. Meeting saja. Pergi meeting. Busy betul lah. Itulah kata meeting busyness. Busy. Yang busy. Kita perlu meeting ni untuk mencapai kata sepakat. Kalau tak ada kata sepakat, macam mana nak meneruskan operasi bisnes? Macam itulah. Itu sebab ada meeting. Okay. Selain daripada meeting untuk membuat keputusan yang mungkin short term, kita ada keputusan long term juga. So meeting ni kena kerah kepala, perah otak, kerah kepala lah. Perah otak, kadang brainstorm, kadang nak menilai, analisa satu persatu data yang ada dan sebagainya. Jadi kita kena perlukan banyak pendapat. That's why banyak tu kursi dia. Okay, so dalam syarikat, siapa yang paling kerap menggunakan meja meeting ini? Betul juga tu paling kerap pengurusan lah, pihak pengurusan yang dalam, kalau yang tengok video sebelum ni, dalam yang piramid tu, dalam segitiga tu, pihak pengurusan. Cikgu dia tak, kalau BOD tu ahli lembaga pengarah, dalam drama tu dia meeting, betul? Dia meeting juga. Tapi tak sekerap yang pengurusan tu lah. Okay, relatively. Okay, cikgu pemegang share tak meeting ke? Meeting juga. Pemegang share dia meeting yang wajib sekali je. Apa dia? AGM, Mesyuarat Agung Tahunan. Kat situ dia meeting wajib. Okay, so yang paling kurang meeting pemegang share kan. Tapi dia kena tahu maklumat. Tahu maklumat daripada yang geng board of director, geng-geng segitiga, yang tu. So apa-apa meeting ke apa ke, keputusan ke result ke, pemegang share kena updated je. Updated gitu. Right? Okay, so jom kita nak bincang lah. Hari ininya topik, itu meeting-meeting tu dia punya teaser saja. Okay, kalau hari ni punya topik kita nak bincang tentang modal, bagaimana nak display modal tu ataupun nak melaporkan modal yang ada dalam syarikat. Okay, lepas tu nak kira dividen. So dua topik tu ataupun dua tema tu selalu ditanya, popular. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita go to next one. Okay, so kita nampak dari sini, share ni macam mana dia diterbitkan. Share tu kan modal kan, modal untuk syarikat. Macam mana syarikat nak dapat duit. Kalau manajemen tunggal, bos tu ataupun pemilik tu bawa sendiri duit dia kan. Tapi kalau perkongsian pun sama kan. 2 orang, 3 orang bawa sendiri duit dia, start bisnes. Macam tu kan, yang faham kan. Okay, so kalau syarikat, kita ada share.
Dia mungkin dia ada bawa sikit duit dia tapi tak cukup. Projek besar mega ni, Megah Holding kan. Jadi kita nak orang ramai punya duit. Tapi dengan cara yang legal lah. Bukan kutip duit orang ramai tiba-tiba nak kutip duit orang ramai lepas tu kata nak buat bisnes. Aduh, sekali skim cepat kaya, pening kawan. Okay, tak boleh yang tu. Ni legal punya cara. So dengan menjual saham. Tapi dia punya return back tu adalah dividen lah. Yang you belajar tu. Kita kena janji bagi orang balik lah. Mana-mana yang untung tu, kita janji bagi berapa persen. Okay. So share ni boleh diterbitkan ataupun boleh diberi kepada orang dengan cara bursa. Bursa tu jual. Kita jual dekat bursa. Maknanya pasaran saham. Berada di bursa. Okay. You all kena faham ya, pasaran saham dengan pasaran produk ataupun barang. Okay. Pasaran produk ataupun pasaran servis ataupun pasaran barang awak, ini yang macam kat kedai biasa. Contohlah awak jual coklat. Produk awak coklat. So pasaran coklat adalah di kedai. Di supermarket, di stesen-stesen minyak, itu semua kedai. Itu pasaran barang. Yang benda yang boleh nampak, boleh fizikal, makan, itu semua kan. Kalau servis ikut, sama lah. Kalau servis, makcik urut. Makcik urut kan, servis juga tu. Fizioterapi, picit-picit sini, picit sini. Itu okey. Itu pun benda yang kita boleh nampak ataupun dapat. Okay, tapi kalau pasaran saham ni dia special sikit. Dia pasaran saham ni benda yang ada kaitan dengan share ni lah kan. Dia ada macam-macam sebenarnya, bukan share je. Dia ada bond lah, bond macam-macam lagi ya. Tapi yang nak bagi korang nampak share lah. Okay, so pasaran saham ni khas di Bursa Malaysia saja. Kalau di Malaysia, Bursa Malaysia lah. Kalau kat overseas, dia ada bursa-bursa masing-masing kan. NYSE lah. Dan sebagainya lah. Macam-macam nama lah kan. Yang korang akan dengar stock exchange. That one. Right? Okay. So ini benda basic lah. You all tahu, okay, dia akan jual dekat Bursa Malaysia. Nama kedai untuk saham. Okay. So terbitan bonus dan terbitan hak. Wow, what is that? Okay, relax. So, tadi kita beli barang ataupun beli saham dekat bursa. Sekarang ni terbitan bonus ni dia macam ni. You all dah ada. Okay, dah ada saham. Okay, lepas tu you dapat special. Special you all. Special. You ni dah pemegang saham. Lepas tu bisnes kata, ABC Berhad kata, I nak offer kat you terbitan bonus lah. You nak lah. Macam tu lah. So you want offer apa ni? You kan dah ada 50,000 unit. Kita dah ada 50,000 unit. Okay, betul. Apa lagi? I nak bagi you lah. Setiap 5 unit, I bagi you 1 unit bonus saham. Free saja. Faham? So 50,000 unit saham yang kita ada. So setiap 5 dia nak bagi 1. Berapa boleh dapat? Dapat 10,000. So free dapat tambahan saham sebanyak 10,000 unit. Mungkin ada tak faham, kejap saya cari pen saya. Okay. 50,000 unit. Okay. Maknanya kita dapat percuma saham je. Tak payah beli lagi. Yes, tak payah beli lagi. So bagus ke cikgu? Seronok sebab kita punya pegangan share dalam syarikat tu lebih besar. You boleh buat keputusan lebih besar je. Itulah lebih kurang Okay, so saya dah jumpa pen saya. Ni kita nak conteng sikit lah. Okay, so kalau terbitan bonus ni free dapat. Free lah dapat saham. Okay, contoh tadi. Awak memang sedia ada 50,000. Ni awak dah beli. Dulu awak beli siap dah 50,000 unit. Lepas tu dapat offer. Orang offer. Offer. Business offer. Setiap 5
dapat 1. Oh, beli 5 percuma 1 pula. Macam tu lah kan. Okay. Setiap 5 dapat 1. Awak boleh dapat berapa ni kalau 50 ni? Awak pun macam best je. Cuma kira je. 50 akan dapat 10. So awak akan dapat 10,000 unit. 10,000 unit ni ialah yang terbitan bonus tu. Kalau awak mengambil tawaran tersebut. Dia tak wajib dia optional lah. Dia ada cara dia. Okay. Nak tolak separuh pun boleh. Tu tengoklah dia punya polisi. Okay. So 50 tambahkan 10 yang dapat bonus tadi sekarang latest. Awak dah ada 60,000 unit saham. Tak payah beli. Ni free kan. Saya kata free. Okay, dapat faham? Alright. So itulah maksud terbitan bonus. Okay. Then this one pula. Cikgu apa pula tu? Terbitan hak. Terbitan hak ni dia tak free. Dia special price. Senang sebut. Special price. Murah sikit lah senang kata. Murah sikit. Slightly murah je ke. Half price ke. Okay. So macam mana tu you? Okay. Mula-mula awak macam tadilah. 50,000 unit. Lepas tu dia orang offer. Offer benda yang sama. Offer setiap 5 dapat 1 share dengan harga. Dengan price 5 kupang. 5 sen. Kalau tak harga dia RM3 contohnya. Sekarang awak beli 50 sen je. Murah you all. Contoh lah. Okay. So boleh dapat you? Boleh. Belilah 10,000. Awak pun setuju. Nak. Okay. Bisnes tengah gempak kan. 10,000 unit. Kali 50 sen. Dapatlah 5,000. Bukanlah dapat 5,000. RM5,000 lah awak beli. Ni kena bayar. Ni special price murah. This one you pay lah. You need to pay first. Then only you will get 60,000 unit. Okay, mana dapat 60,000 ni? Ni 50,000 yang asal. Tambah dengan 10,000 unit yang you beli dengan harga istimewa. Alright? Itu maksud terbitan hak. Okay, so kadang-kadang okay, sama. Okay, ini share. Okay. Kalau kadang-kadang ada dividen. Okay, dividen ada 2 jenis pula. Nanti kita tengoklah kat bawah. Tapi dividen ada dividen tunai dan dividen share. Yang akan dibincangkan dalam syllabus sedalam-dalamnya adalah dividen tunai. Okay, tapi yang lagi satu dia tunjuk je dividen share. Sebenarnya dividen share tu banyak berkisar tentang 2 benda ni lah. You all tak belajar lah. Cuma dia ada tunjuk. Dalam buku teks ada tunjuk. Okay, so dividen share tu ada kaitan dengan terbitan bonus dan terbitan hak ini. So biasanya terbitan bonus lah. Okay, dalam bentuk share. Maknanya dividen kita tak dapat duit. Tapi kita dapat dalam orang kata kelebihan. Kelebihannya dapat bertambah share kita. Seronok macam tu lah. Okay. Alright. So macam asalnya awak ada motor Y-Suku. Lepas tu dapat lagi motor tapi bukan Y-Suku lah. Dekat motor biasa lah. Honda biasa macam tu. Okay. So maknanya sekarang ada 2 motor tak kisah kan. Yang penting motor lah. Macam tu. Right. Alright. So kita jalan. Dah habis lah kat sini. Jalan sebelah. Slide next please. Okay, so di sini kita buat perbandingan antara share biasa dan share keutamaan. Okay, share biasa. Share keutamaan. Orang putih panggil share biasa ni common share, CS. Kalau keutamaan orang putih panggil apa? Preferred. Mana tahu ada yang berkobar-kobar nak buat ACCA. Lepas tengok video ACCA ni. Okay,
So tak apa, kita tengok biasa apa dia ada dengan biasa. Biasa ni, biasalah. Okay, so kita tengok persen dividen, kita tengok konteks dia. Perbezaan dari segi persen dividen. Kalau percentage dividen atau kadar dividen dia tidak tetap. Berapa persen dapat dividen? Oh, tak tetap. Tengok meeting cakap apa? Perasan meeting. Kenapa tengok meeting cakap apa? Okey. Macam ni. Mula-mula faktor dia yang paling besar adalah untung. Satu. Lepas tu faktor kedua adalah keputusan management dan BOD untuk menentukan peratus dividen. Jadi kalau pengurusan ataupun BOD kata 5%, 5% lah. Ataupun 3% je lah, redha je lah macam tu. Tapi mereka pun nak buat keputusan tu ada dia punya step-step dia ataupun checklist yang dia kena check, projection yang dia kena fikir. Sebab tak semua untung you boleh enjoy at that moment. Ya ke cikgu? Yelah macam contoh awak untung 1 juta. Hebat. Okay. Betul 1 juta tapi tak boleh enjoy semua 1 juta dalam sekelip mata. Maknanya bagi kat semua orang, ni hutang kita ambil. Tak boleh Kalau 1 juta tu kita kena buat sedikit reserve. Simpanlah sikit untuk projek depan. Nanti nak cari duit susah contoh kan. So maybe 40% simpan reserve. Lepas tu 60% baru bagi-bagi untung. Macam tu lah. Okay, so dia ada dia punya pengiraan dia lah. Tengok pada strategi ataupun polisi bisnes lah. Okay, so that's why tak tetap. So ditentukan oleh AGM. So yang you all hafal tak tetap je kan. Tapi tak tahu sebenarnya apa insight ni. Okay, keutamaan ni tetap. Kenapa tetap lah cikgu? Sebab awak dah janji. Okay, janji. Sebab dia janji. Okay, perasan tak bila you tulis saham keutamaan, you mesti tulis berapa persen kat depan dia. Contohlah, share keutamaan atau saham keutamaan. Contohlah kalau you baca soalan, mesti ada persen kat depan dia tu. Dan kalau you buat kat equity bilik, you mesti tulis persen dia. Contoh 8% saham keutamaan, SK. Saya tulis short form mesti tulis. Kenapa? Sebab itu janji awak. Ni mesti tulis sebab janji. Ni janji. So seolah-olah awak dah cerita kat orang. Okay, 8%. Okay, siapa nak beli saham keutamaan I? 8% I bagi. Macam tu. So dia menarik orang untuk membeli. Okay. Biasanya saham keutamaan ni dia mahal sikit lah. Slightly lah. Biasa relatif macam tu. Okay. Boleh dapat ini? Boleh lah Boleh lah. Okay, so jalan lagi. Priority. Apa tu priority tu? Okay. Siapa dapat keutamaan dulu? Mestilah keutamaan. Dah nama dia keutamaan. This is first. Ni nanti. Later. Later hak mengundi. Siapa ada hak mengundi? Biasa ni ada hak mengundi. Ada. Ni tak ada. Dia duduk diam. Hak mengundi apa ni cikgu? Okey, dia macam ni kat AGM. Contohlah korang ada AGM juga kan. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab Badminton. Tu dia. Apa korang buat dekat mesyuarat tu? Ceritalah projek 1 tahun dah jadi apa. Contoh kan. Lepas tu cerita juga laporan keuangan. Ini projek ni dapat untung banyak ni kan. Atau projek ni tak ada untung tapi kita berjaya merangkul pingat. Contohlah. Merangkul nombor 1, juara Johan peringkat daerah tu dia. Okey. Apa lagi yang korang bincang dalam mesyuarat? Nak tahun depan ni nak teruskan dengan presiden yang sama ke? Macam tu kan. Tak nak boring presiden ni, poyo nak tukar orang lain. Ataupun presiden tu dah form 5, kena tukar orang lain macam tu. So siapa nak meneruskan kegemilangan kelab awak tu? So kita kena mengundi. Saya suka dia. Angkat tangan macam tu kan. Undi lah.
Lebih kurang lah dalam syarikat macam itulah juga konteksnya. Jadi siapa yang boleh mengundi? Kalau dalam konteks kelab tadi tu, yang awak pergi masuk kelab badminton tu, awak sebagai ahli kan, tak boleh tak, ya, awak kelab seni tiba-tiba nak masuk kelab badminton nak mengundi, mana boleh, tak boleh. Awak kena berdaftar sebagai ahli dulu baru ada hak mengundi. Jadi pemegang share yang biasa boleh mengundi. Cikgu, kenapa yang keutamaan tak boleh mengundi? Dia akan jadi bias kalau keutamaan mengundi. Sebab keutamaan ni dia ada macam persen yang dijanjikan. Dia ada kepentingan dia. Kalau biasa ni dia neutral. So that's why dia boleh mengundi. Panjanglah cerita dia tu. Tapi korang ingat boleh mengundi tak boleh mengundi. Saya saja dia ajak bincang ni. Kalau you berminat nanti masuk kat universiti, ambil tajuk ataupun kos macam ni, finance ke, account ke, padu, boleh belajar. Okay, so ada dengan tak ada. Okay, dia mengundi dekat AGM tau, bukan undi benda lain. Okay, so next, apa kita ada? Okay, PC, battery safe mode, okay tak apa. Tuntutan aset. Siapa boleh tuntut dulu? Keutamaan tuntut dulu. Tuntut priority. Dia tuntut dulu. Ni selepas share keutamaan dan lain-lain liability. Okay. Dah siap bayar hutang, seorang share keutamaan dah ambil, baru dia boleh ambil. Okay. Tunggakan dividen, keutamaan boleh. Yang ni tak boleh. Okay. Okay. Tunggakan dividen tu apa cikgu? Lupa dia macam ni. Kalau share keutamaan yang you all belajar, memang wajib dia kumulatif. Sebab dia jenis kumulatif, sebenarnya dia banyak jenis. Okay. Tapi tak apa, kita tengok yang keutamaan ni. Apa tulis tak habis tu? Boleh himpun. Contohlah, tahun 2020. Bisnes tak ada untung. Tak ada dividen lah, kita tak ada untung. Sedih lah. So geng-geng biasa tak dapat dividen, keutamaan pun tak dapat dividen. Okay. Tapi keutamaan ni akan terkesan lah sebab dia kata, hari tu janji 8%. Apa pun terjadi, kita orang dapat 8% apa? Habis macam mana? Duit dah tak ada. Macam mana nak bagi kat dia? Tapi relax, 2021 Alhamdulillah, pelangi petang datang. Pelangi muncul lah lepas hujan kan. Ada untung. Okay. Kita kira-kira share keutamaan boleh dapat dividen. Dan dia teringat balik, okay 2020 hari tu dividen tak bayar. Okay, boleh tuntut semula. Okay. So, dia boleh ambil daripada sini. So dia dapat 2020 dan 2021. Kalau ada duit. Kalau tak ada duit, diam-diam sudah tak ada. Macam tu So kena faham tu tunggakan dividen yang dia ni boleh himpun. Ini tak boleh. Tak boleh cerita lah tahun lepas punya macam mana, aku nak tak? Tak boleh. Tahun lepas dah rugi-rugilah, bye-bye. Macam tu. Okay, so ciri-ciri ni you all kena faham dan hafal. Kena faham dulu baru hafal. Itu yang selalu saya pesan faham baru hafal. Alright, so saya tak ada lah bagi akronim bagai semua tu, tak bahaya. Boleh ada je. Okay, dalam kelas kita bagi. Okay. So kita nak pergi ke seterusnya. Mana seterusnya? Wow, okay apa ni? Okay, so sekarang ni kita sedang berbincang tentang modal. Betul tak bawa So modal. So modal ini bagaimana dia ditunjukkan dalam akaun, laporan perakaunan, sebab yang kita belajar ni semua in the end
kita kena buat account. Betul? So dalam apa kita kena buat ataupun laporkan modal dalam equity pemilik. Ni semua equity pemilik, nampak ni. Equity pemilik, equity pemilik, equity pemilik. Betul? Equity pemilik duduk dekat mana? PKK. Betul juga kan? PKK. Dalam PKK ada apa? Alip. So, perbezaan yang ketara antara jenis-jenis perniagaan adalah equity pemiliknya. Aset-aset lah semua cakap meja tu aset bukan semasa. Semua kata lori tu aset bukan semasa walaupun awak perkongsian, walaupun awak syarikat. Okay. So you all perasan tak diorang ni berbeza dekat equity pemilik je ke baru perasan? Sial. Apalah. Okay, yang ini milikan tunggal. Ni, brother ni milikan tunggal, dia sorang-sorang. Ni diorang ni, geng-geng ni perkongsian. Ini syarikat. Saya saja tak label lah supaya korang alert. Ni syarikat. Okay. Syarikat sendirian berhad ke tak kisahlah. Ni spesifik kepada berhad lah kalau nak ikutkan. Okay. Okay. So, dalam equity pemilik, okay, dalam format PKK kan, di bawah sekali. Di bawah sekali. So, kita tengok kat sini, equity pemilik untuk milikan tunggal yang korang duk hafal daripada form 4 tu. Modal awal untuk bersih telah adalah dapat modal akhir. Dia punya layout dia macam tu kan. Yang ni pula, perkongsian kena tunjuk modal, kena tunjuk semasa. Tak payah tambah tolak tu sebab kita ada account semasa kita sendiri. Kena buat account dulu. Tutup account baru ambil HB dia tu. Transfer pergi sini. Betul? So tajuk perkongsian tu. Okay. Yang syarikat pula tak payah pening-pening buat account. You tengok cerita dia je. Apa modal dia. Okay. Rupanya senang aja. Ni ada share keutamaan, ada share biasa. Habis cerita. Tak ada ambilan ni tak ada. Untung itu tak ada, tak bayar kat situ. Sebab you punya syllabus cover ini je, sikit ni je. Okay, 5% share keutamaan. Lepas tu beritahu share biasa. Ingat, ini mesti tulis sebab ini janji. Salah itu buat janji. Okay. Lepas tu ni kena tulis, kena maklumkan. Dan you kena hati-hati, jangan ambil modal dibenarkan. Dia mesti ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh. Senang kata korang fokus terbit, ambil je lah tu. RM400,000, RM300,000. Sebab dalam syllabus you all, semua yang diterbitkan, semuanya berbayar penuh. Dia tak bayar. Serius. Okay. Sebab nanti you all belajar tahap tinggi sikit, nanti adalah cerita-cerita lain tu. Lebih kepada praktis. Tapi untuk you all basic. Okay. So dapat idea? Betul lah dalam account yang kita titik beratkan dekat PKK alif. Okay. So you tengok perbezaan antara satu dengan yang lain, iaitu jenis-jenis perniagaan. And how we report. Okay, account tentang mereport. Mereport aja. Okay, jom kita next. Alright, ini berat ni. Okay. Penting dividen ni. Okay, dividen kita akan mula dari sebelah kanan. Afdal Okay, dividen terbahagi kepada dua. Tunai ada, share ada. So yang diberatkan dalam syllabus anda adalah yang warna hijau ni. Hijau ni semua cerita tentang dividen tunai. Ini hanya tahu sahaja, iaitu share. Ada kaitan dengan terbitan bonus dan terbitan hak yang saya sembang sikit tadi. Okay. So tak penting sangat, cuma tahu sahaja. Dalam buku teks pun dia tunjuk tapi tak diulaskan sangat. Okay. So dividen tunai yang banyak diulaskan. So apakah maksud dividen tunai? You all boleh baca kan, pandai. Yang penting apa keyword dia sini? Keuntungan. Agih-agih. So ada untung baru bagi. Kalau tak ada untung,
Ni untung simbol untung, pi. Simbol untung, simbol rugi, masam. Simbol untung naiklah sikit. Okay. Ada untung baru bagilah. Tak ada untung duduk diam-diam macam saya cakap tadi. Okay. So bagaimana nak mengira dividen? Okay, nak mengira dividen mungkin terbahagi kepada dua. Kenapa terbahagi kepada dua cikgu? Okay, macam ni. Tengok apa soalan terbagilah. You all kan menjawab soalan kan. Kalau dia bagi persen, you kena alert persen kali dengan unit yang diterbitkan. Jangan ambil unit yang belum diterbitkan. Nanti salah kira. Okay. Lepas tu berapa ringgit seunit. Sekejap kita tengok latihan, insyaAllah nampaklah. Okay. So hati-hati di situ. Kalau dibagi sen seunit, contohlah dia kata 80 sen seunit. Ni contoh dia bagi 5%. 5% tu duduk kat sini kan. Okay. So kalau dia kata 80 sen tu duduk kat sini. Kalau unit share diterbitkan awak 40,000 unit dan RM seunit awak RM2, darab lah. Darab apa cikgu ni? Darab ni. Dapatlah. Ting. Okay. Ada jenis konteks lain dia bagi macam mana? Dia bagi sen. So unit share diterbitkan mungkin 40,000. Sama lagi ambil kat atas tu. Okay. So, darabkanlah 40,000 times with 80 sen. So, you akan dapat lah. So, jawapan dia akan jadi RM. Kesilapan kadang-kadang student yang ni dia darab lagi lah. Dia tak perasan dah ada RM. hilang pula pen. Ni. This one. Ni dah ada RM. So, darab dengan unit sajalah. Perasan? Yang ni dah ada RM. Ini darab dengan unit je. Tak payah darab lagi dengan RM2 contohnya. Nanti RM darab RM jadi apa? RM kuasa 2. Oh my god. Okay. Okay, lagi kesilapan kadang-kadang yang ni pula. Dia terconfuse antara dua ni. 5% kali 40,000 unit. Itu je. Dia tak darab pula RM ni. Dapat apa tu? Dapat unit lah kan. Dah tak jadi RM. Hati-hati So, structure your answer. Structure your working jugalah. So, kita kena faham apa yang you buat. Apa yang you darab-darab kat kalkulator tu. Okay. So, okay. Ada satu tu. Interim akhir. Sebelum terlupa kita buat timeline lah. Ni kena buat timeline. Okay ni. Contoh kita ada timeline, garis masa panggil kan. Garis masa. Ini yang 1 Jan. 1 bulan 1. Ini 31 bulan 12. Ini dia. Lepas tu gedebak bulan 4 lah. Contohlah bulan 4. 30 bulan 4. Contohlah. Bisnes awak berjalan daripada 1 Januari hingga 31/12 ataupun tempoh perakawanan awak. Senang kata year end awak 31/12. Maknanya cukup 12 bulan sampai 31/12 Disember. Lepas tu akan ada beberapa bulan ke hadapan, InsyaAllah kalau panjang umur, betul? Sekarang ni kita kena tahu kita tutup akaun 31/12. Tapi bukanlah satu hari tu boleh siap semua. Awak kena cari maklumat tambahan lah. Awak kena adjust sini sana lah. Tunggu auditor datang lah. Dia tak boleh memang exactly how to tutup 31/12 tu. Dapat idea? So ini kita cerita tentang company yang memang aktif dan mungkin besar lah mustahil lah awak boleh tutup 31/12 tu untuk company yang aktif. Dia mesti ada lag. Bulan 1 ke. Nak tunggu auditor datang bagai siapkan semua. Mungkin bulan 2. Siapkan cukai bagai. Mungkin bulan 3 macam tu lah.
Okay. So dia akan ada rentetan-rentetan. So yang ironinya, operasi anda memang 12 bulan yang diambil kira. Okay. So kita bercakap tentang syarikat. So syarikat ni mungkin mengambil strategi dia selamatkan keuntungan dia tu dulu dengan memberikan dividen kepada pemegang share awal daripada hujung tahun. Boleh je, boleh, tak ada masalah. Itu strategi syarikat masing-masing. So dia pun bagilah dividen, dia bagi dividen. Dia bagi dividen kat dalam. Sebab dia kata, wah kita dah nampak bibit-bibit keuntungan. Wah, bibit-bibit kejayaan, bibit-bibit keuntungan lah. So dia happy kan lah. Dia pun bagilah dividen dekat area sini. Maknanya mungkin bulan September ke, kat sini. November ke, suka hati dia lah. Suka hati dia punya board lah. Ataupun pengurusan dia. Okay. So apa yang berlaku, yang dia duk bagi dekat dalam area ni, apa yang berlaku? Itu namanya dividen interim. Sebelum apa ni? Sebelum tamat tempoh perakaunan. Dan sebelum untung diketahui sebenarnya dia dah tahu dah. Ini untung bersih yang finale. Okay. Sebenarnya dia dah tahu dah untung bersih untuk quarter tu, sukuan itu. Mungkin sampai September dia dah tahu dah untung bersih time tu 9 bulan. Lepas tu projection dia tengok. Okay. So dia pun berkata, oh ini memang ada harapan tinggi untuk kita dapat target kita, untung kita hujung tahun. So dia pun bagilah. Dia bagilah dividen. Orang pun happy lah kan. Pemegang share tak lari mana-mana. Macam tu. Okay. So yang akhir ni pula, akhir ni akan berlaku dekat sini. Okay, saya pakai warna lain lah. Warna lembut-lembut. Okay, akhir ni akan berlaku selepas tamat tempoh perakaunan, selepas untuk mesti diketahui. Tamat. Okay. So dia akan berada di sini. Kita buat bunga juga, tapi warna lain. Okay. Itu saja. Okay. Kalau tadi si share keutamaan ni, awak ada janji 8%. 8% ni bermaksud setahun. 1 year. Per annum. So kalau dekat sini awak dah bagi 3%, bakinya dekat sini 5%. Sebab awak dah janji dengan dia. So layan ada dia bagi 3%, baki 5% je kau dapat. Hari tu kena bagi 3? Macam tu. Alright. Kalau share biasa cikgu? Share biasa dia tak ada janji. Kalau dia nak bagi dekat interim ni, dia bagilah 2% contohnya. Lepas tu ujung-ujung dia nak bagi lagi 3%. Suka hati dia lah nak bagi kan. Ada juga interim tak bagi 0%. Suka hati syarikat tersebut. So you all sebagai pelajar pula kena baca soalan tu dengan teliti. Bila dia bagi? Dia bagi ke tidak? Alright. Okay. Apa? Bertenang. Dia macam apa benda? Sesuatu yang baru. Okay. Istilah tu. You capture istilah. Okay. Alright. Jom kita tengok seterusnya. Kita boleh buat latihan dah. Okay. Kita setting untuk latihan supaya nampak soalan dan jawapan sekejap Alright, bismillahirrahmanirrahim. Dah ada ruang untuk kita menulis jawapan sebentar lagi. Boleh nampak harap boleh nampak lah. Okay, just double check. Nanti di muka saya je nampak pula. Kesian ni all. Belajar, okay. So soalan ni, saya rasa ni buku teks lah. Saya ambil dari buku teks tingkatan 4 rasanya ni. Okay. Tingkatan 4, tingkatan 5 lah ya. Okay. So kita nak tengok. Isi besar sikit. Ngejah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu ataupun kita baca lah. Syarikat nama Nusa Jaya Berhad. Okay, then kita ada maklumat tentang share dia. Kalau you all perasan ataupun baca, di sini ada satu information.
Ha, nampak tu? Dia ada tulis 50,000 unit, 8% share keutamaan. RM100,000. Maknanya satu share berapa ringgit? RM100,000 you bahagi dengan 50. 100 bagi 50. 2. Maknanya satu unit share dia harganya RM2. Okay, boleh? Kita pun tulis lah kat sini. Alang-alang nak memahamkan kan. RM2 satu. Seunit. Okay. Share biasa RM100,000. 100 unit. RM1 satu. Okay. Dan tengok dia punya janji apa. Janji dia cikgu 8% lah ni ha. Yang kita main sebut tadi janji. Share keutamaan ada janji. Okay, next. Baca lagi. 5, itu 1 Januari kita bulatkan sikit 1 Januari. Boleh? Bulatkan sikit 1 Januari. Halusnya, Masya Allah. Saya pun tak nampak. Okay. Oh, tak halus Okay. Next. Pada 15 Mac, syarikat telah menerbitkan 450,000. Oh, ini cerita lain tak? Betul juga Berapa Mac? 15 Mac. 15 Mac. Alamak, tak nampak nanti. Buat dulu. 15 Mac. Halo-halo, saya comel tu. Syarikat telah menerbitkan 450,000 unit 9% saham keutamaan. Cikgu, tadi 8%, ini 9%. Tak mata awak. Bagus. So, kena alert macam tu. 450,000 saham keutamaan. Ini yang lain pula. Ya, sebab 15 Mac dia macam terbitkan lagi. Dia jual lagi. Yang tadi tu yang dalam kotak warna biru yang keliling dia frame dia hijau tu yang saya hijaukan tu. Itu yang lama. Dan nama dia ataupun janji dia 8% masa tu. Masa 15 Mac ni dia punya janji 9%. Beza tau. Okay, kali ni RM2 juga. Fine. Okay. Next. 700,000 unit share biasa pada harga RM1 se-share pada orang awam. Semua saham dibayar penuh pada 29 Mac. Okay, fine. Thank you. Okay, semua yang keyword saya dah highlight ataupun dah conteng. Lembaga pengarah syarikat telah memutuskan perkara-perkara berikut. Bayar dividen interim, bla 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 bla. Okay, fine. Kita tengok apa soalan nak dulu. Modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk share terbitan pada 29 Mac sahaja. Maknanya dia ni nak yang biru ni saja. Yang diconteng-conteng biru pada 29 Mac. Okay. So marilah kita buat. So saya akan buat yang biru tu dahululah. Okay, kita type dululah kita utamakan share keutamaan. Maknanya kita tulis share keutamaan dululah. So, memandangkan 9%, kita type 9%. Saya ambil warna biru. Itu hilang pula dia. Cak je. 9%. Share keutamaan. Saya buat short form saja aku tak muat pula nanti. Share keutamaan. Okay. Berapa ribu? 450. Gap sikit supaya tak nampak. Okay. Berapa ringgit saya share? Boleh tulis macam ni. Jadi berapa ringgit? 450 kali dengan 2, 900 ribu. So saya tulis K kurang ni tak kita adjust. Besar benar ya. Okay, kecilkan sikit. Alright. Okay, tu untuk yang share
keutamaan. Kalau share biasa, RM1 je kan? RM700,000. Okay. So totalnya adalah 9 tambah 7. 1.6 juta. Disebabkan soalan tanya 29 Mac saja, ini je lah jawapannya. Jadi tengok jawapan dia. Modal diterbitkan dan membayar 1.6 juta. That's all. Tapi kalau tak ada, kalau kat soalan dia stop sampai untuk share yang diterbitkan saja, dia tak ada tarikh, maknanya you kena tambah dengan yang warna hijau, which is the previous one. Okay. Yang warna hijau, saya sedang buat yang warna hijau So kita hijaukan dia lah siap-siap. Di confuse pula cikgu yang mana? Yang dia baru sampai. Jauh dia jalan. Okay, RM50,000 dengan janjinya 8%. Keutamaan RM2. RM100,000. Lepas tu lagi satu RM100,000. Saham biasa. RM RM1. RM100,000 juga. Ini untuk yang cerita lama. Maknanya previously you pernah ada saham-saham ini. Hijau cerita yang lama. Biru cerita yang baru, recently lagi, 29 Mac baru jual. Okay, jelas kita tak nak confuse. So, cikgu maknanya saham keutamaan yang dia dah ada sekarang ni, ada dua lah. RM100,000 dengan RM900,000. Sebab ini cerita 1 Januari. So, saya tulis kat sini, tepi ni. Sebenarnya tak perlu tulis tapi nak fahamkan 1 Jan. Oh, tak boleh tak muat nampaknya. Tak apa, dekat sini. Dah, tak muncul pula. Alright. Okay. So kat sini 29 Mac. Punya story Mac. Okay. So kalau digabungkan dua-dua, banyak dah duit dia. 1.6 juta tambahkan 200,000, maknanya 1.8 juta modal yang dia telah ada. Okay. So sekarang kita nak kira dividen interim saham keutamaan. Jom kita baca apa interim kata. So dalam dividen interim, dia beritahu dah ni okay, dividen interim diberi pada dividen interim kepada pemegang share keutamaan sahaja pada 30 Jun. Okay. So, kita nak fokus pada keutamaan sahaja. Dan dia bagi pada 30 Jun. You all kena alert dengan 30 Jun ni. Kenapa cikgu? Okay. Ini kena portionkan. Okay, portionkan. 1 Januari sehingga 30 Jun, ada berapa bulan? Alert untuk portion saya tulis sebab dia tak cukup setahun. Dia berhenti dekat bulan Jun. Okay, faham? So you ada saham keutamaan kat sini, this one. Dan dekat sini. Dan you kena alert, ini 1 Januari. 1 Januari nak pergi kepada 30 Jun, ada berapa bulan? 6 bulan. 6/12. Kali dengan berapa persen? Kalau dekat sini, dia janji 8%. Betul? So 8%.
Kalilah dengan awak punya nombor. Macam tu yang cikgu, yes. Kita kena teliti. Kita teliti betul-betul dek. So yang ni pula 29 Mac sampai 30 Jun. Berapa bulan tu? Macam mana nak kira? Okay, relax. 29 Mac dia towards the end already kan. So kira April, Mei, Jun. So 3 bulan. Towards the end kira terus bulan baru. So sini 9%. So darab 9% kali dengan 900,000. Awak akan dapatlah awak punya dividen. Tara. Okay? Okay. So saya akan tulis elok-elok sebelah bawah. So, saya akan clearkan ni, jangan nangis pula. Okay? Jangan nangis. Ini saya conteng untuk you all faham. Okay. So, kalau nak faham balik, tengok reverse balik. Saya padam kat sini. Okay. So, saya type betul-betul kat bawah. Setiap bawah dia lah. Saya ambil ni. Okay. So dari sini saya highlight kan 8%. Bawah sikit. Tengok tak nampak ni. Kali dengan berapa tadi? 1/12 ataupun 6/1/12 kan. 1/2. 6/12. Sebab sampai Jun saja. Darabkan dengan 100,000. Ini bagi ada answer lah. Okay. Next yang ni pula. Kita makan alang-alang. Tak ada besar kan. This one. 9% because the portion, the percent dia berbeza kan. Portion ni pula 3/12. Boleh je kecil kan, tak ada masalah. Tapi kita nak faham 3 bulan. So 3/12. Sebab setahun ada 12 bulan. Okay. Boleh? Boleh So dekat sini pun saya highlight sekadar untuk ekstrak informasi. Jalan kerjanya yang tak highlight pula. Okay, ambil kalkulator masing-masing. Saya pun ada kalkulator ni besar. Kita type lah, menaik pula kita. Ni nak type ni. 8% times with 6/12. Saya darab tu 0.5 terus. Times with 100. 4,000. Okay, yang ni pula 9% times with 3/12. 3/12. Darab dengan 900,000. 20250. Kemahiran kalkulator anda ya. Alright, siap. Okay, adakah menjawab soalan nombor 2? Dah, itu je. Sebab itulah. Okay, kita tengok jawapan. Alright, 4,000. Yes, warna hijau. 20250. Yes, warna biru. Betul. Jom kita tengok dividen akhir. Dividen akhir. Mengisytiharkan dividen akhir 5% kepada pemegang share biasa. Alhamdulillah. Seronoklah orang pemegang share biasa. Dan dividen akhir kepada pemegang share keutamaan. Oh, ada juga yang cikgu. Dividen akhir lah. Pemegang share keutamaan. Berapa share keutamaan akan dapat? Berapa? Berapa dia dapat? Baki dia lah kan. Berapa dia dapat?
Okey, jom kita buatlah Kita buat. Tengok je tak best kena buat lah. Betul. Okey. So kita nak buat. Tadi kita dah tahu dia ni bayar untuk 6 bulan saja, betul? Jadi kita kena bayar balance ni lah. Okey, boleh? So kat mana pen ni? Okey, jom kita tengok. So dekat sini, ini kan dibayar 6/12. Okay, saya ambil dari situ saja. So kita tahu dia ada balance dia, betul? Maka dengan itu, kita tukar warna dia sikit, jadi warna coklat. Ini saham keutamaan yang baki dia. Betul? Tadi tu yang dividen interim. Okay. So kalau separuh lagi jadi 4,000 juga kan? Nampak ni? Ni sama lah kan? Okay. So yang ni saya ambil. Saya ambil juga. Salin balik dia, maknanya you all salin balik. 12 tolak 3. Tadi 12 tolak 6, 6 juga. So saya copy saja. 12 tolak 3 berapa? 12 tolak 3 cikgu. Kejap pakai kalkulator. Korang kan suka kan pakai kalkulator je. Ambil bateri dia. So berubah lah dia Berubah. Kalau bateri kalkulator habis, ganti cepat-cepat. Nak periksa ni. Okay. So kira lah 9% times with 9 over 12 times with 900,000. So you will get 60750. Okay. 60750. Betul ke kita kira tadi tu? Kejap. Okay. We cannot simply times dengan 9. Okay, kenapa? Okay. Dia jual pada 15 Mac dan dibayar penuh 29 Mac. So kita akan kira dari mana? Dari April sehingga Disember. Betul? Tapi April hingga Disember kita dah ambil kira separuh jalan dekat Jun. Okay. April sampai Jun dah bayar. Pay. Lepas tu dia ada lagi satu round lagi atau meneruskan perjalanannya Julai until Disember. Mana ni? Julai until Disember berapa? 6 bulan cikgu. Yes. So letak sini 6. So pakai kalkulator kita. Mari kita 0.09 kali dengan setengah kali dengan 900,000. 40,500. So type kat sini 40,500. Faham? Okay, 40,500. Betul tak jawapan? Yeah, betul. Okay, you all tengok ni. Ni kena fahamkan. Kenapa? Sebab ini dah bayar dekat interim ni. 3 bulan. Yang ni 6 bulan. Okay? So kena fahamkan yang macam tu. Okay, sekarang kita nak buat dividen share biasa. 5% tu. Sekarang ni kita tengok, share biasa kita tak banyak isu sangat kan. So kita ada 2. Kita sekarang dah extract dah daripada maklumat dekat atas tadi tu. So extract yang pertama, yang kedua. So total je 100 tambah 7 ialah 8. Maknanya RM 800,000. So semua 800,000 ni kita darabkan dengan 5% tu. Okay. 5 kali 8, tengok dapat 40. RM lah 40,000. Sama tak jawapan? Yeah, sama. Yes. Cakap tu, settle lah. Okay, so macam tu lah cara nak layan dividen. Kalau yang dividen share keutamaan tu, kalau ada interim, mencabar sikit lah You kena tengok portion. Tengok ni, saya highlight portion.
Tulis warna merah lagi. Penting tu. Alright, so semoga mendapat idea. Mendapat idea bagaimana nak meneliti satu persatu maklumat tersebut. Okay. So sekarang ada lagi ke soalan lain? Okay, tak ada dah. Habis. Okay, itu sahaja perkongsian untuk hari ini saya rasa. Okay, kalau rasa nak lagi beberapa soalan ataupun topik-topik lain punya soalan, boleh try quiz-quiz yang lain yang kami telah sediakan. Okay, mana nak dapat quiz-quiz ni? Boleh WhatsApp nombor ni 010-550-2285 ataupun pergi ke Telegram channel kita. Kat situ ada list dia. Dari form 4 dan form 5. Ringkas-ringkas saja satu topik tu dalam 5 soalan saja insyaAllah. Dan you are guided with the perbincangan dia. Kalau you dah jawab semua, you boleh tengok dekat perbincangan dia. Kenapa soalan tu salah, kenapa awak jawab soalan tu, jawapan tu salah dan sebagainya. Okay. So itu saja untuk kali ini. Kita tak nak lama-lama. Selamat belajarlah you all ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Bye-bye.